Salam sejahtera. Abang Wan aka Wan Metodisi ke sini. Hari ini hari ke-19 MRO. Korang macam mana? Okey ke kat rumah? Rindu nak ride ke? Sabar ya boh. Kita rehat dululah. Spend more time dengan keluarga. Mesti ada aktiviti yang boleh korang buat masa MRO ni. Selama ni duk tengok isteri kerja kat rumah. Sekarang dah tahu kan? Teruk juga. Cuba pegang sikit vacuum tu, sedut abuk-abuk mana-mana yang patut. Exercise kita dapat, rumah pun bersih. Sekarang pun kalau tengok kat luar, pencemaran dah banyak kurang. So rasanya eloklah kita buat sesuatu kat rumah supaya pencemaran di rumah pun kurang juga. Buatlah apa yang patut. Okey, mesti ada aktiviti-aktiviti yang boleh kita bantu isteri. Duduk sama anak-anak, latih anak-anak, bantu bersama. Aku nak share satu soalan yang aku dapat daripada netizen. Rasanya most of you pernah dengar soalan ni. Soalan tu ngam, kena pada tempat, kena pada masa. Ingat korang nak yang mana satu? A, duduk dalam rumah. B, duduk dalam jail, lock up. C, duduk dalam hospital. Atau D, duduk dalam kubur. Tepuk dada, tanya selera. Okay. Of course aku pilih duduk rumah lah. Korang macam mana? So jomlah kita patuh MRO ni. Tak lama mana lagi pun, lagi 9 hari InsyaAllah kita sama-sama putuskan rantaian virus ni. Dan semoga benda ni berakhir dengan baiknya. Okeylah, topik hari ini aku nak bincang sebenarnya lah pasal riding glove. Okay, bukan pasal MRO ataupun COVID-19. Okay, kita tahu apa nak buat pasal MRO COVID-19. So hari ini perbincangan aku lebih kepada riding glove. Sebelum aku pasti korang tahu betapa pentingnya riding glove ni masa ride. Okay, ini protection yang perlu bila kita ride. Kalau berlaku apa-apa, at least ada yang support kecederaan, insyaAllah. Dalam video sebelum ni yang aku upkan, aku bincang pasal helmet. Okay, impact area bila berlaku kemalangan. Of course, dari segi helmet, kalau tak ada impactnya pada kepala dan muka. Jadi dalam perbincangan hari ini sama juga mengenai safety. Kali ini helmet ya. Okay. Satu lagi point impact yang aku nak cerita pasal riding ni. Okay, bila katakanlah kita jatuh, alhamdulillah harap tak jatuh ya. Impact akan berlaku kepada tangan kita, ya. Terutamanya dia panggil apa ni, knuckles, ataupun Melayu panggil buku jari, ya. Yang ini memang kalau jatuh, this is the main impact area. Okay, area lain kalau tangan, jari-jari kita, jari jemari kita ni, okay, dan juga tapak tangan. Okay, these are the impact areas yang akan berlaku. Kita ni sebagai manusia automatik, bila jatuh, tangan tu automatik akan turun ke bawah, mesti luka. Okay, selain daripada jari jemari dan knuckles ni, bahagian lengan, siku. Okay, jadi semua benda-benda ni ada protection ya. Kalau kita berhati-hati, kita pakai gear yang betul, insyaAllah akan selamat. Okay. Pengalaman aku sendiri, masa tu accident,
pakai glove. I was in full gear. Kemudian ni aku tunjukkan impact dia. Ini glove yang aku pakai masa accident dulu. Okay. Kita tengok knuckles atau bahagian buku jari ni tirus ya. Jadi benda ni bila jatuh, tangan you akan ke bawah, yang bahagian ni akan terseret. Okay. Masa accident tu alhamdulillah aku pakai jaket ni, kemudian clear, tak ada apa-apa. Okay. Satu lagi impact akan tunjukkan yang ini kat sini, bahagian palm ataupun tapak tangan. Okay. Kalau nampak dekat sini insyaAllah teruk. Ini satu lagi, bila kita jatuh, katakan jatuh sebelah kiri, okay. Katakan saya pakai helmet, saya pakai glove. Macam saya cakap tadi, automatically bila jatuh terus tangan akan ke bawah. Okay. Dalam kes saya tadi, rasanya tapak tangan akan kena di bawah dulu, seret, kemudian berpusing, kemudian terus ke knuckles ataupun buku jari. Okay. Dengan glove ni alhamdulillah tak ada apa-apa. Ini satu lagi impact, satu bahagian yang saya tunjukkan. Ini satu lagi yang koyak dekat sini. Bila jatuh, ini satu lagi impact yang kena masa tu. Okay. Lain-lain okey. Kalau di sini, kat sini pun ada koyak, tapi sebabkan adanya glove ni alhamdulillah, okey, tak ada apa-apa luka, tak ada apa-apa cala bala ataupun abrasion, orang putih panggil abrasion, tak ada langsung. Luka sikit-sikit lah, mungkin sebab saya pakai yang ini tekstil lah. Kalau saya pakai yang kulit mungkin lagi baik, tapi masa tu pakai glove yang ini. Okay. Jadi it's very important bila ride, pakai safety supaya kurang kecederaan berlaku. Selain daripada tangan yang kena, okay, ada impact areas siku, kemudian lengan. Kalau you perhatikan banyak accident lah, yang laju ke, yang slow ke, itulah area yang paling akan cedera. Okay. Masa saya dulu, saya pakai full jacket yang padded kat siku tu, alhamdulillah juga tak ada apa-apa, tak ada kesan langsung. Jaket terkoyak, padded tu yang menyelamatkan saya. Okay. Ada padded shoulder, itu pun sama juga, koyak teruk, tapi dalam tidak apa-apa, cuma ada cala sikit lah, abrasion. Okay. Tapi alhamdulillah, kalau tidak rasanya lagi teruk. Okay. So aku akan tunjukkan yang ini yang lama punya, yang tengok kesan dia, ya, tirus kat situ yang koyak tadi, compare dengan yang ini yang aku beli sama brand yang baru juga. Tengok dia punya knuckles cantik, berapa banyak dia tirus tu. Okay. Jadi bayangkanlah kalau tak ada benda ni, rasanya buku jari koyak lah. Okey, kita sambung balik pasal perbincangan glove tadi. Okey. Ada banyak jenis glove dalam pasaran. Pemilihan tergantung kepada riding style, okey, jenis motor yang kita bawa, not necessarily. Okey. Mungkin kita pakai street ride, ataupun adventure ride, ataupun motocross dan lain-lain lah. Okey. Yang paling penting safety untuk tangan dan jari jemari kita. Okay, it's very important. Glove ni lindungi daripada abrasion. Abrasion maksud saya yang cala bala. Tanpa glove ni rasanya cala susah nak baik. Selain daripada safety, ia penting juga untuk grip throttle. Okay. Tanpa glove, untuk kita main throttle licin, jadi glove ni amat membantu bila kita
main throttle, brake, ya. Sebelah kiri clutch, ya. So without glove rasanya keselesaan tu kurang sikit. Okay, tapi pada saya lah yang paling penting bila kita pakai glove yang sesuai, ya, kita ride pun kita akan rasa lebih confident. Glove ada yang daripada kulit, ya. Yang ini kulit leather, ya, full leather. Okay, yang ini full leather. Dan yang ini textile. Yang ini textile campur leather. Kemudian ada yang jenis ni fully textile. Okay. Jadi masa nak beli tu rasanya of course budget lah. Okay. Ikut kemampuan masing-masing. Okay. Dan ada yang jenis waterproof, ada yang tak waterproof. Kalau macam leather macam ni biasanya tak waterproof, tapi safety lebih. Okay. Ada beberapa jenis lah, okay, yang saya boleh bincangkan. I'm not pakar dalam benda-benda ni. Bolehlah share pengalaman, share apa yang ada, apa yang aku pakai kan. Cakap pasal waterproof versus non-waterproof. Okay, biasanya kalau waterproof ni panas, ya. Yelah, air tak boleh masuk, tapi bila bawa kurang selesa sikit panas. Cuma advantage-nya bila hujan lah, tangan tak basah. Okay. Yang biasa-biasa ni tak waterproof, tapi angin boleh masuk. Bila angin boleh masuk, air pun boleh masuk. Okay. Itu pros and con antara waterproof dengan non-waterproof. Okay. Dalam simpanan saya pakai sekarang ni adalah few, tak banyak. Mana yang saya pakai selalu, okay, saya akan sharekan kat sini, ya, kongsi. Jenis-jenis riding glove, okay. Yang ini dia panggil fingerless glove, okay. Jari tak tutup habis, tapi full knuckle protection di sini. Kemudian palm pun ada protection dekat sini, ya. Yang ini full leather, okay. Kalau saya pakaikan, okay, and it looks like this, ya, okay. So protection memang tak ada lah, jari kita nak expose ni, ya. Dulu beli pun sebab tengok member semua ride, bila berhenti nak sokok ataupun main phone, ya, nak tengok GPS ke senang, ya. Itu sebab saya beli. Okay, this is full leather. Tapi again, safety kurang lah. Okay, this is full leather. Sekarang dah ada dah glove yang boleh touch screen tu. Dia panggil fingertips yang boleh touch screen untuk handphone. Jadi kalau ada pakai yang itulah. This is not so ada sangat safety-nya. Okay, yang ini pula dia panggil short cuff glove, ya. Dia pendek, ataupun setengah orang dia panggil street glove lah. Okay. Leather dan ataupun textile. Okay. Okay, jenis-jenis sekarang ada yang macam saya cakap tadi, ada yang boleh buat touch screen, ya. Dia ada fingertips touch screen. Jadi bila pakai glove ini boleh pakai handphone sekali. Macam yang ini rasanya tak ada. Okay, this is leather, tapi tak boleh pakai untuk handphone. Street glove ataupun short cuffs glove. Dia panggil short cuff sebab yang ini pendek. Okay, dia cuma cover setakat pergelangan tangan. Okay, ada yang panjang lagi, dia panggil gauntlet. Nanti saya bincang pasal itu sekejap lagi. Tapi protection kalau tengok memang baik. Yang ini carbon fiber, ya, di depan untuk buku jari. Kemudian di tengah jari itu ada lagi yang ini untuk protection.
di jari belah bawah jari pun ada lagi protection. Okey. Kemudian palm, yang ini carbon fiber, ya. Kemudian dia strap macam tu. Okay. Jadi ini dikira full protection jugalah, sebab bila kita pakai dia akan cover jacket, bila kita pakai jacket, leather jacket ke ataupun riding jacket yang biasa tu, at least bahagian tangan ni dah di cover. So yang ini memadai lah. Yang ini ya leather campur dengan textile. Jadi bila bawa pun tak panas. Okey. Okey, yang satu lagi yang saya guna sekarang, ya ini full leather juga, tapi ada juga dia macam textile kat sini, udara boleh masuk. Okey, ini pun full protection. Tengok. Okey, knuckle protection kat situ. Okay. Dia ada juga untuk finger protection dekat situ. Okey, yang kulit ni. Okey, belakangnya kulit untuk palm protection. Okey, macam saya cakap tadi, bila kita jatuh, orang putih cakap gut reaction, maksudnya automatic bila kita jatuh tangan kita akan ke bawah. Yeah? Jadi all this actually protects your hand, your fingers, especially knuckle. Satu lagi jenis yang common sekali yang banyak orang pakai sekarang, especially kalau you tengok superbikers, ya, bila dia orang pakai full leather suit, dia akan pakai glove yang kita panggil gauntlet. Glove, gauntlet maksudnya glove tu. Okay, yang ini cuff tadi kan. Okay, glove tu, gauntlet, dia akan sampai ke atas di lengan atas ni. Jadi yang itu lebih protection. Okay, knuckle dia akan ada, kemudian dia akan ada kulit. Biasanya gauntlet ni kulit lah, ada juga yang textile. Tapi kalau kita tengok dalam racing, dia akan ada kulit. Okay, sampai ke atas. Jadi bila jacket, dia akan cover jacket. Jadi safety memang lebih. Bila kita jatuh pun, kalau lah kita jatuh, dia akan cover bahagian lengan sekali. Okay. Yang race glove yang dia orang dah pakai tu, yang itu full protection. Saya tak belilah, saya tak ada benda tu, saya pun bukan ada main track pun. Tapi yang itu kalau ada pun lagi bagus. Setengah glove material dia pakai Kevlar. Bagi siapa yang tak tahu, Kevlar ni satu material yang dipakai untuk buat bulletproof vest. Jadi fahamlah, kalau Kevlar pakai untuk glove rasanya cukup protection cukup kuat, cukup bagus. Kalau jatuh insyaAllah tak ada apa-apa. Okay. Kemudian ada juga glove yang dipakai oleh adventure bikers, yang selalu pergi adventure. Biasanya glove ni pun jenis gauntlet sampai atas. Tapi pada adventure dia orang lebih kepada waterproof. Function dia waterproof, all weather punya glove lah. Okay. Glove ni disebabkan nature waterproof untuk adventure, biasanya ia dibuat daripada tekstil lah. Jarang ada yang adventure pakai kulit yang macam ni. Okay. Kemudian kalau adventure glove tu biasanya akan ada touch fingertip screen, untuk touch screen fingertips. Ya, maklumlah kalau kita adventure, kita long ride, di depan tu kita ada pasang GPS ke apa, so itu guna. Satu lagi jenis glove yang ada di pasaran, yang ini untuk motocross ataupun off-road glove. Off-road glove ni dibuat penting untuk maneuverability, maksudnya pergerakan. So ia akan biasanya dibuat daripada tekstil macam ni. Guna dia
bila ride tu kita punya tangan lebih maneuverable. Kalau compare dengan gauntlet yang panjang dekat situ, susah sikit. Tambah dengan leather, kita nak gerak. Kalau you tahu, kalau korang tahu kalau motocross bawa macam mana, lompat sana lompat sini, jadi memang perlukan maneuverability tangan bila di atas motor. Yang ni orang motocross tahulah. Okay. Aku sendiri pun pakai street bike. Okay. So inilah glove-glove yang aku pakai sekarang ni, leather. Okay. Ni ada satu lagi kesan pernah cala ni, jatuh ni, satu lagi kesan protection betul-betul kat knuckle berlaku. Ini leather yang aku pakai. Kemudian yang ini semi leather, textile campur leather. Kemudian yang ni tadi, this is fingerless. Mungkin korang pun ada juga pengalaman, bila konvoi, katakan konvoi, kita ikut di belakang sebiji motor. Motor depan tu dia pakai slick tires, tire yang untuk cornering tu, macam Rosso ke whatever tire lah yang slick. Bila ikut belakang, batu akan naik pada kita, betul tak? Batu walaupun sekecil-kecil, batu tu akan naik. Bayangkan kalau tak pakai protection, glove lah misalnya, tak pakai glove, kalau terkena batu tu boleh tahan juga, sakit. Bagi yang siapa yang melatah bab motor, boleh jadi tank slap. Bila batu walaupun kecil, tapi dengan speed dia akan ada impact besar. Bukan setakat tangan, kalau even helmet kita tak pakai yang full face, kita buka pula tu, batu tu naik boleh kena muka. Itu rasanya bahaya juga. Jadi it's important to have proper gear. Kita pakai glove yang proper, kita pakai jaket, kita pakai helmet yang proper, make sure tutup. Benda-benda yang tu yang kita tak diduga akan berlaku. Jadi cover. Walaupun kadang-kadang kita bawa steady, tapi benda-benda macam tu yang kita tak perasan. Batu kecil, sekecil-kecil batu, bila kena muka terkejut, terlepas handle, jadi tank slap. Kita tahu kan tank slap kan apa berlaku kalau tank slap, kadang-kadang. Jadi be careful. Mengenai glove sizing pula, macam mana cara kita nak tentukan size glove yang kita beli tu benar-benar padan kepada kita. Pengeluar banyak mengeluarkan chart untuk kita ukur. Sekejap lagi saya akan tunjukkan macam mana nak ukur. Kemudian basic, bila nak beli glove tu, test mudah saja. Untuk sizing, nak menentukan size tangan kita dengan size glove yang nak dibeli. Generally kita tahu glove ada small, M, L, XL, XXL, so on so forth. Caranya senang aja. You ambilkan tali ataupun ruler ke apa, buat ukuran daripada satu bahagian ke satu bahagian yang ujung dia. Di sini pakai terus bersama knuckle sini knuckle terus sampai ujung. Dapat point, kita ukurkan dia berapa inci. In this case 4 inci, 4 inci setengah. Kemudian refer pada chart manufacturer, dia akan tunjukkan, kalau katakan in my case 4 inci, 4 inci setengah, size would be XL. Kalau mungkin kurang sikit, M, kecil lagi, S. Satu lagi cara, itu bergantung kepada manufacturer ataupun pengeluar. Kita ukur lilitan, pegang tali kat sini, lalukan dia di atas knuckle ataupun ibu buku jari, begitu. Dapatkan ukurannya. Kemudian kita ambil ukuran, tengok berapa inci, kemudian tengok di chart. Dalam saya punya case ni 9,5, so saya punya size XL.
Bila kau dah pastikan saiz mengikut ukuran yang diunjurkan oleh pengeluar kan, tak kira lah apa brand. Bila test dah masukkan glove begini, okey, cara nak tahu sesuai ngam atau tidak ni bila dah masukkan, tekan yang tengah-tengah jari tu. Make sure pastikan ia dah betul-betul sedap duduk, okey, di setiap celah jari tu. Jangan sampai bila kita tekan tak kena langsung ke bawah, ataupun bila kita tekan dah terlampau rapat, maknanya dia kecil. Kalau tak kena betul maknanya tak sesuai lah besar saiz dia untuk yang kau beli lah. So pastikan dia tengah ngam, okey, macam yang ini dah sedap dah ni. Kemudian cuba main-mainkan lah, okey, bila dah rasa comfortable tu rasanya paling sesuai. Macam mana pun sebelum beli tu kalau boleh lah di rumah ambil saiz dulu, okey, saiz lebar kita punya palm ni, termasuk knuckle. Kemudian cuba ambil saiz circumferences ni, maknanya lilitan, berapa panjang lilitan. Refer dekat chart manufacturer, dekat situ dia akan tunjukkan, katakan panjang lebar ni 4 inci, 4 inci setengah ke 5 inci atau itulah, dia akan kena kepada saiz XL. Kurang pada tu saiz M, so on and so forth ya. Sama juga yang circumferences tu, ada manufacturer yang jenis ukur lilitan. Dari situ dia akan ada satu chart, katakan 8 inci ke 9 inci XL, 10 inci ke atas mungkin double XL. Jadi itu caranya kalau kita nak actually buat sizing ya. Pastikan saiz glove kita ambil padan dengan kita. Okey, terima kasih kerana menonton video ni. Okey, diharap sedikit sebanyak akan membagi manfaat pada korang riders. Okey, aku kongsikan pengalaman aku lah. So, one Unito DC signing off. My ride.